adakah pengawal kuasa di BKL tersebut sebenarnya pernah dihantar training atau tidak? Sentap cepat sangat nampak. Sentap cepat sangat nampak. Kau tanya pengawal kuasa di BKL tu, kau tunjukkan kepada pengawal kuasa di BKL tu yang nampak jalan konon tegap sangat. Kau ni training ke tidak? Kau pernah kena hantar training ke tidak? Kalau kau pernah kena hantar training, apa sebab kau sentap cepat sangat dengan orang awam? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam kepada semua topan-topan, semua followers, semua yang berdoakan, semua haters yang berdoakan brotherhood. Apa khabar semua pengguna jalan raya pembayar cukai Malaysia? Baik, alhamdulillah. Walaupun negara Malaysia sekarang ni dikejutkan oleh beberapa insiden yang mengakibatkan kerja-kerja penyelenggaraan highway, suka duka lah kita. Kita bersuka duka dengar banyak kes-kes yang mengancam, malah membunuh pembayar cukai jalan di Malaysia ni. Tak apa? Jadi sebenarnya apabila kita kaji balik, mengapa masalah ni berlaku, sebagaimana yang gua tekankan berkali-kali gua cakap, masalah dia senang saja Malaysia ni. Peruntukan tu banyak difaraidkan macam lagu romance. Terima kasih kepada korang yang support baju romance. Harap korang semua dah dapat macam mana lirik lagu romance, lagu Kita Jaga Kota, menyebut tentang projek difaraidkan. Peruntukan bilion, peruntukan berjuta, tapi pergi kepada konsesi, pergi kepada maincon, pergi kepada subcon ada subcon ada subcon, lalas sekali subconnect. Itulah hasil dia. Bagaimana benda yang sepatutnya dipasang tu mendapat keizinan, mendapat permit, special permit tu pun boleh jatuh. Dan kemudian semalam berlaku lagi dekat highway, kongkek jatuh. Kongkek boleh jatuh atas jalan pukul 7 pagi. Ini semua masalah-masalah yang diakibatkan oleh sub, di mana yang akhir dia sekali tiada kebertanggungjawaban. Ini masalah Malaysia. Kita kena mengaku supaya Malaysia menjadi lebih maju dengan prinsip kita jaga kota, maka perkara begini perlu dihapuskan. Projek sub ni perlu dihapuskan. Di luar negara tidak wujud perkataan sub ni. Siapa pernah bekerja di luar negara tidak akan ada dengar perkataan subcon. Tak ada. Setuju atau tidak? Tidak ada perkataan subcon ni. Sebagai contoh, saya bagi sebagai contoh, di Australia adalah satu negara benua yang terkecil tetapi pulau yang terbesar di dunia. So dia punya keluasan dia sangat besar. Banyak negeri-negeri dia. Sekiranya berlaku, sebagai contoh, masalah di tengah-tengah gurun. Di tengah-tengah kawasan gurun di mana penduduk dia cuma mungkin kawasan gurun, let's say Nullarbor. Kalau siapa pernah pergi Nullarbor, di Nullarbor penduduk cuma beberapa ribu saja. Mungkin beberapa ratus saja. Jadi sekiranya ada masalah utility di sana, seperti Hydro, satu syarikat tenaga elektrik di Australia. Sekiranya Hydro ada masalah, ada masalah di utility di sana, adakah mereka akan create subcon untuk menyelesaikan masalah di tempat penduduk yang tak ramai? Adakah mereka akan membuat subcon? Tak. Mereka akan open tender kepada sesiapa sahaja di Nullarbor yang ada sijil. Simple. Negara Australia ni aku suka sebab dia simple tapi berkesan. Dia buka open tender kepada mana-mana penduduk di Nullarbor
yang ada sijil, yang ada kemahiran untuk buat kerja-kerja yang berkaitan supaya mendaftar. Dan kemudian mereka akan select. Mereka akan select siapa, dan penduduk di kawasan dan lebok itu akan diberikan kuasa untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan tersebut. Penduduk biasa yang ada sijil. Penduduk biasa yang ada sijil boleh apply. Maksudnya syarikat-syarikat di sana tidak memerlukan buka pada subkon yang last-last tidak ada kebertanggungjawaban. Itu masalah di Malaysia. Pasang benda atas pun jatuh kat bawah juga. Bawa kongkek pun jatuh tengah jalan juga. Tidak ada kebertanggungjawaban. Okay? Jadi, macam gua cakap, mereka akan open kepada mana-mana penduduk yang ada sijil. Ni kes di kawasan-kawasan yang terpencil. Ya? Jadi, perkataan subkon ni tidak wujud di luar negara. Ya? Negara yang baguslah. Jangan kau tiru negara yang tak bagus. Negara tak bagus memang banyak subkon. Masalah subkon ni ialah tidak ada kebertanggungjawaban. Sebab daripada konsesi hingga subkon ketiga tu, mereka tidak saling mengenali. Bagaimana nak salahkan orang kau tak kenal? Padahal konsesi ini, dia punya masa masuk tender tu tunjuk aset berjuta-juta. Pengalaman 10-20 tahun. Betul tak? Suka? Betul tak gua cakap? Masa tender masuk projek buat highway, company dari China, gua dengar company dari China tu, masuk dengan konon G2G punya agreement, dengan connection kabel menteri kononnya. Butuh. Kalau hasil macam tu butuh lah. Berbenda ni. Konon pengalaman berpuluh-puluh tahun di luar negara, di China semua. Lah hasilnya dia buat kat Malaysia ni warga asing. Kau tengok yang tersepit mati kat atas tu semua warga asing. Warga asing. Bukan warga daripada China pun. Bukan warga Malaysia pun. Jadi gua nak korang share supaya mereka di luar sana tu yang terlibat dalam penguatkuasaan, dalam undang-undang, tolong fikir balik apa gua cakap ni. Sebagai contoh. Sekejap, sap dulu. Sebagai contoh. Kalau gua nak pergi Australia, gua nak shoot iklan di Australia. Adakah gua boleh bawa tim gua? Tim budak-budak Melayu? Tak boleh. Kalau nak buka bisnes di Australia ataupun shoot di Australia, kau tak boleh bawa satu kampung kau pergi Malaysia, pergi Australia. Sebagai contohnya, katakan sebagai contoh yang pengalaman gua shooting di Australia. Tak boleh bawa kru, tak boleh bawa makeup artist gua, tak boleh bawa gua punya prop man, gua tak boleh bawa gua punya DOP, gua tak boleh bawa gua punya apa tu handyman, gua tak boleh bawa gua punya runner. Tak boleh. Syarat dia kena ambil pekerja di Australia. Macam sekarang kalau ada iklan yang berlaku di Australia, insya-Allah bulan 10 bulan 10 gua akan Australia akan buka balik dia punya pintu dia kepada luar. Jadi insya-Allah gua akan mula balik shooting di Australia. Jadi Australia menekankan bahawa sekiranya nak shooting di Australia, masih kena guna pakai tenaga kerja di Australia. Bermaksud negara Australia menjaga rakyat dia dengan memberikan peluang-peluang pekerjaan. Memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada warga dia. So, apa yang berlaku adalah gua pergi Australia, gua sebagai director, gua sebagai producer, bawa seorang saja cameraman, lepas tu kat sana, prop man kena pakai sana, talent kena pakai sana, agency kena pakai sana, catering kena pakai sana. Itu membuka ruang kepada warga-warga Australia untuk menjana income. Begitu cara mereka menjaga rakyat diorang. Di samping melibatkan penduduk-penduduk negara diorang agar belajar bagaimana untuk menghasilkan video dan belajar untuk menghasilkan iklan dan sebagainya, pengetahuan. Tapi di Malaysia ni, mana-mana projek daripada luar, dia bawa satu kampung. Satu kampung. Kalau tak bawa warga dia pun, dia ambil warga asing lain dekat Malaysia ni. Macam mana kau nak menjana pekerjaan kepada penduduk dekat sini? Betul tak? Betul.
Memang kita rasa, Australia ni susah masuk. Betul. Sebab dia orang menjaga. Malaysia ni semua pas. Semua sap. Bukannya tak ada orang Melayu nak kerja. Banyak orang Melayu nak kerja. Jadi fikirkan. Okay? Jadi pada gua antara sebabnya banyak kes-kes kecuaian begini berlaku disebabkan oleh kebanyakan pekerja-pekerja yang terlibat dalam penyelenggaraan tidak kompeten. Ya, diakibatkan oleh sap banyak ni. Samalah dengan kerja buat jalan. Ya. Banyak sap tak kompeten. Ya. Itu sebab palang pecah. Ya. Di samping mendapatkan konon harga yang paling murah. Nyawa manusia ni murah. Exhaust mahal. Nyawa manusia murah. Exhaust mahal. Jadi gua nak petik sikit sebab ramai minta gua ulas sedikit tentang penguatkuasa di BKL yang merampas ataupun menampar handphone daripada seorang lelaki yang buat kecoh lah. Pada gua dia buat kecoh juga. Ya. Dua-dua ada salah lah. Pada gua dua-dua ada salah. Tetapi kena ingat SOP. Dia. Dia sebenarnya, lelaki itu sebenarnya dia banyak cakap. Mana-mana orang tidak akan suka dengan orang yang banyak cakap. Kau pam. Dia record tu, record sana, record situ. Tetapi memang dia mengganggu, tetapi bukanlah mengganggu yang sehingga menyebabkan kau kena ambil tindakan fizikal. Ya? Tidaklah sampai kau penguatkuasa kena ambil tindakan fizikal. Dia mengganggu, tetapi tidaklah sehingga mengakibatkan penguatkuasa di BKL itu terpaksa mengambil tindakan fizikal, membalas dan sehingga menampar dia punya handphone sampai jatuh. Tak sampai begitu. Sebenarnya pada gua, penguatkuasa di BKL itu yang mudah terganggu. Itu masalah dia. Setuju? Like. Sebenarnya ada dua perkara kat sini. Satu mengganggu, satu lagi mudah terganggu. Jadi sebenarnya mana-mana penguatkuasa ataupun polis ataupun askar kan yang beruniform ni, sebenarnya kebanyakan mereka ni sebenarnya dah dilatih dah. Tapi gua tak tahulah penguatkuasa PBT ni dilatih atau tidak, ya. Sebab kalau polis, ya, kena pergi Pulapol, tentera kena masuk training camp-camp dia, ya, Sungai Udang dan sebagainya, ya. Jadi dalam training tersebut, macam gua sendiri pernah lalu dengan Pulapol, bertahun-tahun, ya. Jadi gua dapat lihat sendiri bagaimana sebenarnya anggota-anggota beruniform ni dilatih untuk tidak mudah terganggu. Jadi adakah penguatkuasa di BKL tersebut sebenarnya pernah dihantar training atau tidak? Sentap cepat sangat nampak. Sentap cepat sangat nampak. Kau tanya penguatkuasa di BKL tu, gua tujukan kepada penguatkuasa di BKL tu yang nampak jalan konon tegap sangat, kau di training ke tidak? Kau pernah kena hantar training ke tidak? Kalau kau pernah kena hantar training, apa sebab kau sentap cepat sangat dengan orang awam? Kau pergi tanya polis. Kau pergi tanya polis dekat Pulapol tu. Dekat Padang Kawat. Maki depan-depan muka. Maki depan-depan muka. Baby crawl dekat longkang Dewan Makan Selamba. Kena baby crawl dalam longkang. Tanya abang polis. Tanya budak-budak PJA. Kau tanya budak-budak PJA, training diorang macam mana. Gua pun pernah kena juga. Dia balingnya bom asap meletup sebelah telinga gua. Hampir pekak gua. Itu sebenarnya tembakan machine gun atas kepala, peluru hidup, baling bom asap tepi telinga. Ini semuanya sebenarnya adalah untuk melatih. Melatih sesiapa yang memakai uniform, sesiapa yang memegang amanah rakyat ni supaya lebih cekal. Lebih cekal. Kau tengok anggota polis trafik, kena maki orang pakai handphone, provoke anggota trafik. Steady je. Kena maki. Orang mabuk dah lah mabuk. Dia pula maki polis. Steady. Itulah hasil daripada latihan. Itu adalah hasil daripada latihan. Ini orang
Baru banyak cakap sikit memanglah mengganggu lah tu. Bising-bising tapi mengganggu pun jauh. Yang kau datang dekat dia siapa suruh? Kau buat je lah kerja kau. Betul tak? Kau buat je lah kerja kau. Yang kau pergi balik kat orang tu buat apa? Nak tunjuk debel? Buat apa debel? Kau parah. Debel dengan rakyat. Gaji kau tu dia bayar macam mana? Kena fikir. Cukai. Fikir sikit. Sebenarnya pembayar cukai ni adalah shareholder. Pembayar cukai ni adalah shareholder. Kita bayar cukai jalan. Kita ada shareholder. Kita adalah shareholder. Kita ada suara. Kita boleh menyuarakan ketidakpuashatian kita tentang jalan raya kita macam Cibai ni. Kena fikir. So lepas ni gua mohonlah kepada semua pengawal kuasa, bukanlah semua, ada juga pengawal kuasa yang steady, kan? Kau tengok, Singa Chai. Pengawal kuasa juga. Steady. Banyak pengawal kuasa yang steady. Dalam DBKL pun banyak pengawal kuasa yang steady. Singa Chai dia pengawal kuasa MBPJ. Punai. Nak buat macam mana kawan kerja dengan MBPJ? Kawan berada juga, kan? Tapi steady. Itu yang kita nak, pengawal kuasa berketerampilan, yang tegas tetapi tidak mudah melatah, tidak mudah sentap. Ini sibuk cakap pasal kampung kau duduk mana, kampung mana, ranting mana, punai. Tak ada kena-mengena dengan kerja kau. Tak ada kena-mengena kerja kau. Kau buat kerja kau cukup. Kau tanya mana-mana polis, mana-mana askar, buat kerja cukup, Selagi orang tu tidak bertindak fizikal pada kau, jangan layan. Tu nama dia hati dia kuat. Tengok gua. Orang edit muka gua kemam coli siapa dah. Puki mak ni budak-budak ni. Dalam hati marah. Tapi tak ada gua cari gaduh nak ajak bertumbuk. Gua ni paling teruk kena kecam dalam Facebook ni. Muka gua jadi Ultraman lah. Kemam coli atas mak siapa dah. Dengan sajat lah. Gua simpan bro. Hati kena cekal. Hati kena cekal. Mana kau tengok gua melatah? Gua tanya dulu apa masalah lu. Okay? So hati kena cekal. Alright, itu sajalah. Ada apa lagi? Betul cakap Nizam tu. Jangan hati tisu. Kau pakai uniform. Kau ingat mudah ke nak pakai uniform tu? Dengan logo jabatan kat situ. Cepat sangat sentap dia. Sikit-sikit tak gaduh. Sikit-sikit tak gaduh. Buat kerja kau lah. Right? So, kalau kau yang cepat-cepat sentap pakai baju uniform ni, tak pernah pergi training. Pergi training. Masuk pula apa lu? Boleh. Bayar. Boleh bayar suruh kau punya PBT tu. Bayar pula training. Atau bayar PGA dekat Ulu Kintar tu. Masuk training 2 minggu. Cepat sangat sentap dia. Jadi gua juga nak ucapkan selamat Hari Polis lah. Selamat Hari Polis. Walaupun gua agak terkilan sikit tentang isu saman-saman exhaust modified ni. Bukan exhaust bising. Exhaust bising tu pergi mampus lah. Aku nak saman sampai dia orang senyap. Exhaust bising tu tolong saman. Tapi exhaust modified ni sebab dia adalah 2 benda berbeza. Exhaust modified dengan exhaust bising. Itu adalah 2 perkara berbeza. Gua agak terkilan. Tahun ini gua agak terkilan dengan sikap, dengan pelaksanaan sewaktu PKP ni yang agak menyusahkan rakyat. Sebab macam gua cakap, di Malaysia ni kereta-kereta, motor-motor yang boleh jual, yang ada road tax boleh jalan, boleh jual. Bukan macam Singapura 5 tahun lupus. So banyak kenderaan-kenderaan sekarang ni untuk mendapatkan alat ganti, terutama exhaust, bermasalah. Macam gua. Ada sebiji motor tahun 92, klasik. Nak dapat exhaust original, Superbike, nak dapat exhaust original dah tak dapat. Susah dapat. Cari, at least dapat juga. Dah dapat, semua dah berkarat. Hantar krom, pecah balik. Bukan murah tu. Bukan murah. Jadi siapa yang faham tu faham. Siapa yang faham tu faham. Bukan mudah untuk mendapatkan alat ganti yang original. Terutama di masa PKP ni bukan mudah. Kemudian JPJ sendiri tidak ada sebarang surat minta izin untuk tukar exhaust. Tanya orang JPJ, mana orang JPJ masuk dalam. Ni gua cakap, JPJ ada tak surat untuk tukar exhaust? Tak ada. Tak ada surat tukar exhaust. Tukar enjin ada.
Surat minta izin tukar enjin ada. Surat minta tukar caliper brake untuk brake system ada. JPJ ada. Pergi mohon minta surat minta izin dengan JPJ, hantar Puspakom. Tetapi exhaust bukanlah salah satu alat ganti yang memerlukan surat. Kena faham tu. Bila nak ambil tindakan pada orang, kena faham situasi rakyat. Sebab kau bekerja untuk rakyat. Ya, kena faham. Jadi kita mohonlah anggota-anggota memberikan budi bicara yang baik kepada semua rakyat-rakyat pembayar cukai ni yang masih lagi bermasalah dengan jalan raya yang masih tak selesai-selesai ni. Yang bawah ni tak selesai, yang atas pula jatuh. Punai. Punai ke tak punai? Gua cakap betul ke gua bohong? Nak melintas sekarang ni, kalau dulu zaman gua dulu, nak melintas, arwah atuk nenek gua cakap, tengok kiri kanan. Tengok kiri kanan. Tengok, takut kereta. Zaman sekarang ni, gua kena beritahu anak gua Ayana tu, bukan setakat tengok kiri kanan. Kena tengok atas bawah. Kiri kanan untuk kereta. Orang mabuk pun banyak. Tengok atas bawah. Tengok bawah ada lubang. Tengok atas ada kren nak jatuh ke tak? Konkrit jatuh ke tak? Punya susah hidup zaman sekarang ni. So, nak saman tu guna budi bicara. Guna budi bicara. Mohon sangat. Mohon sangat kepada abang-abang polis kita. Kita tetap salut. Kita tetap mengucapkan selamat hari polis. Tetapi tahun ini agak sedikit terkilan. Disebabkan oleh arahan yang pada gua belum dikaji atau belum diperhalusi lagi sebenarnya. Kalau gua jadi ketua polis negara, gua cakap perhalusi dulu. Bagaimana sukarnya untuk mendapatkan alat ganti exhaust untuk kenderaan-kenderaan yang berusia lebih 10 tahun. Bukan mudah. Sedangkan kenderaan-kenderaan itu masih boleh dijual. Masih boleh dibeli. Kemudian tengok juga tentang bagaimana event-event motosikal yang kononnya untuk meningkatkan inovasi, kreativiti anak-anak muda dalam bidang otomotif. Kenapa? Bagaimana dengan pengeluar-pengeluar, penghilang-penghilang, pemborong-pemborong, exhaust-exhaust, yang sebenarnya tidak menjadi satu kesalahan pun di luar negara. Tidak menjadi satu kesalahan pun di luar negara. Ini kita cakap tentang exhaust modified, bukan tentang exhaust bising. Exhaust bising ambil tindakan. Exhaust modified perhalusi lagi. Itu adalah dua perkara yang sangat berbeza. Alright? Nah, menteri baru jatuh basikal. Pasal lubang. Masih belum reda lagi kes tu. Nak saman pasal itulah, inilah hang ternonek lah. Tolong fokus pada benda yang lebih orang kata bermanfaat untuk rakyat, untuk pembayar cukai. Dan kita juga ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak JPJ sebab tidak lama lagi gua akan dengarnya ada satu perjumpaan dengan antara Brotherhood dengan JPJ. Kita akan minta secara bersemuka dengan pihak JPJ apa isu-isu exhaust ni sebenarnya, supaya mereka pihak JPJ boleh memberikan secara telus dan jelas kepada kita apakah isu exhaust sebenarnya. Nanti diorang akan beritahu dengan dalam satu live yang gua akan buat bersama mereka. Apa pun, selamat hari polis. Semoga kekal bertugas walaupun dengan isu kartel lah, tak kartel lah. Kartel lo. Ada isu kartel pula sekarang ni. Banyak isu lah Malaysia sekarang ni di zaman COVID ni. So, korang semua mohon berhati-hati di atas jalan raya. Jangan buat perkara yang salah atas jalan raya. Jangan memandu secara cuai. Jangan rem-rem atas jalan. Jangan merempek atas jalan. Jangan mabuk atas jalan. Jangan cuai, jangan main handphone atas jalan. Okay, itu semua kita kena ikut. Jangan kepumpam nak masuk kawasan flat, kawasan kampung. Ingat tu. Yang kepumpam tu semua dah mana? Senyap. Sebab diorang lah. Okey, itu saja daripada gua Landu Zawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag, share, like.